الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada tahun ini kita dapat memulakan daurah kita daripada kitab Lum'atul I'tiqad yang dikarang oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Asalnya daripada kitab Arab, diterjemahkan daripada kitab ini. Alhamdulillah dah ada terjemahan. Jadi pengarang kitab ini untuk mengetahui tentang sedikit latar belakangnya, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok pada mukadimah dia. Beliau dilahirkan pada tahun 541 Hijrah. Tarikh lahir ini penting tuan-tuan, untuk kita mengetahui tentang kedudukan latar belakang penulis ataupun pengarang sesebuah kitab. Wafat pada tahun 620 Hijrah. Sudah tentu kewujudan beliau sebelum munculnya Muhammad bin Abdul Wahab. Itu sebagai gambaran kasar. Kerana semua benda nak dikaitkan dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Ini tak ada kena-mengena pun. Sebab tu tarikh lahir, tarikh wafat dia kita kena tahu. Sebab Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1115 Hijrah. Wafat pada tahun 1206 Hijrah. Jauh sangat jarak antara pengarang kitab ini dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maknanya segala apa yang disebut di dalam kitab ini tak ada kaitan langsung pegangan dan i'tiqad Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi pengarang kitab ini berpegang kepada i'tiqad salafus salih. Tentang akidah ini berpegang kepada aqidatus salaf. Alhamdulillah kita dah tamat khatam dah beberapa kitab akidah dalam daurah setiap Ramadan. Di antaranya Khus Aqidatak. Lepas tu yang keduanya Usul Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal. Yang keduanya I'tiqad Imam Syafi'i. Lebih kurang 5 dan 6 buah kitab yang telah kita khatam. Jadi ramai orang bertanya, kenapa memilih kitab akidah? Banyak sangat kitab akidah yang kita baca. Yang pertama sekali, untuk akidah kita itu jelas sejajar dengan akidah yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis di dalam hadis Nabi SAW. Yang keduanya, kita nak lebih mendalam mengetahui dan memahami tentang akidah salaf. Yang ketiganya, untuk mengurangkan jurang perbezaan golongan yang berpegang dengan akidah khalaf ataupun Asy'ariyah dengan golongan yang berpegang dengan akidah salaf yang disebut sebagai golongan salafi. Kerana di sana hasil daripada kejahilan ataupun tidak ada maklumat, sebahagian pihak menyesatkan, mengeluarkan saudara Islam yang lain daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan sebahagian mereka mengkafirkan golongan salafi yang berpegang dengan akidah salaf, yang mereka menganggap dan mendakwa salaf-salaf ni dah tak ada. Salafi bukan salaf. Mereka adalah suatu akidah yang batil, yang berpegang kepada akidah yang diasaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi alhamdulillah, kitab-kitab yang kita baca tu semuanya sebelum kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi tak ada kaitan langsung. Jadi kita tengok masuk kepada mukadimahnya pada muka surat 17.
pada muka surat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmud bikulli lisanin fi kulli zamanin alladhi la yakhlu min ilmihi makanun wa la yashghaluhu sya'nun an sya'nin jalla 'anil ashbah wal andad tanazzaha 'anil sahibati wal aulad ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang dipuji dengan seluruh lisan dan disembah pada setiap zaman. Jadi Allah Ta'ala ni dipuji oleh setiap lisan. Maknanya setiap yang memuji. Sesiapa sahaja yang mempunyai lisan pasti memuji Allah Subhanahu wa taala. Sama ada lisan itu dimiliki oleh manusia ataupun haiwan. Sebab di dalam Al-Quran menyebut wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Setiap sesuatu memuji kebesarannya, iaitu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pujian mereka, yakni makhluk yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak mengetahui tasbih mereka. Tasbih mereka kepada Allah, pujian mereka kepada Allah, keagungan mereka, mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kamu tak faham. Contohnya bahasa binatang, bahasa serangga, di mana mereka juga bertasbih memuji Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala adalah juga Tuhan mereka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan kepada alam, Tuhan sekalian alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan Tuhan kepada manusia sahaja, bukan Tuhan untuk orang Islam sahaja, bukan Tuhan untuk orang Melayu sahaja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan kepada alam. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebut Allah Taala dipuji oleh semua makhluk yang lain selain daripada manusia. Bukan sahaja manusia, selain daripada manusia pun turut memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan disembah pada setiap zaman. Semenjak zaman Nabi Adam lagi. Sebelum ada Nabi Adam lagi, yang terdiri daripada malaikat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai di hari kiamat, Allah Ta'ala itu sentiasa disembah dan dipuja. Tiada satu pun tempat yang terlepas daripada lingkungan ilmunya. Maknanya tak ada tempat yang Allah Ta'ala tak tahu, terlepas daripada maklumat ataupun pengetahuan Allah. Semua Allah Ta'ala tahu. Tempat mana semuanya diketahui oleh Allah. Dan tiada satu pun perkara yang menyebutkannya. Sesuatu tidak dapat menyebutkan Allah Ta'ala, menyusahkan, memudaratkan. Dia Tuhan yang suci daripada keserupaan dan tandingan. Tak ada serupa. Awal-awal mukadimah dia sebut dah tak sama. Bukan susah nak faham akidah salaf ni, tak sama awal lagi. Sebelum nak membincangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang zat Allah Taala, awal mukadimah kita tak sama. Macam mana mari sama? Bila sebut macam ni sama, bila sebut macam ni sama. Siapa yang kata sama tu? Kenapa andaian itu ada di dalam pemikiran sesebahagian pihak? Jadi mereka bila sebut macam ni sama. Sedangkan Allah Ta'ala tu tak ada siapa yang kata sama. Bila mengucap saja dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Mula pada mengucap dah tu tak sama dah. Kalau sama dia tak mengucap, dia tak terima Allah sebagai Tuhan. Dia tak terima Rasul sebagai pesuruh Allah. Awal-awal dah orang tak kata tak sama dah. Tapi macam mana bila mengaji berakidah ni, duk nampak orang tu sama. Orang kata Allah Ta'ala sama. Dalam pemikiran orang, dalam otak orang, dalam hati orang,
Demo ni sebut macam ni menunjukkan mereka menyamakan Allah, mentajsimkan Allah, mentashbihkan Allah. Sebenarnya tak ada semua tu. Tak ada siapa daripada kalangan orang Islam menganggap Allah Ta'ala tu sama, beriktikad Allah Ta'ala tu sama dengan makhluk. Serta suci daripada sifat beristeri dan beranak. Keputusannya terlaksana ke atas sekalian hamba. Maknanya hukum Allah Ta'ala, keputusan Allah Ta'ala terlaksana kepada semua hambanya tanpa kecuali. Baik keputusannya, hukumannya dibalas baik, pahala dan syurga. Jahat keputusannya dan hukumannya, dosa dan juga neraka. Tak terlepas sedikit pun daripada hukuman, keputusan dan peraturan Allah. Tiada akal-akalan yang boleh memikirkan misalannya, dan tiada hati yang boleh menghayalkan rupanya. Tengok tu dia kata, la tumassiluhu al-uqulu bitafkir. Akal ni tak boleh nak memisalkan macam mana. Setiap kalau ada misalan-misalan, ada andaian-andaian daripada akal, misalan, andaian, khayalan daripada akal manusia, tak betul. Semua andaian tu Allah Ta'ala begini-begini tak boleh. Kalau ada lintasan dalam hati seseorang manusia, Allah Ta'ala begini-begini, semuanya salah. Semuanya tak betul. Allah Ta'ala tidak boleh diandaikan, tidak boleh dimisalkan, tidak boleh dikhayalkan. Semua tak sama. Jadi dia kata di sini, tiada akalan yang boleh memikirkan misalannya, dan tiada hati yang boleh menghayalkan rupanya. Allah Ta'ala macam mana kan? Macam ni kot? Tak ada. Jadi itulah pegangan salaf dan khalaf, sama je. Di sudut nak mentangzihkan Allah, walaupun di sudut kaedah tu berbeza, di sudut pendekatan berbeza, sama-sama nak mengatakan Allah Ta'ala tu tak sama. Semua kedua-dua golongan ini beranggapan Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk. Maksudnya semua mereka mentangzihkan Allah. Tiada ada sesiapa pun yang serupa dengannya, dan maha mendengar lagi maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendengar. Laisa kamitslihi syai', tidak seumpamanya oleh sesuatu. Wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendengar dan juga maha melihat. Jadi mendengar dan melihat itu bukan sifat ke? Bukan sifat Allah. Sifat mendengar bukan sifat. Sifat kan? Melihat sifat. Kalau sebut mendengar tak takut ke? Ada andaian mengatakan, kalau dengar mesti dengan telinga, kalau melihat mesti dengan mata. Tak takut ke orang cakap macam tu? Takut ada dalam hati-hati manusia ataupun di dalam pemikiran manusia, kalau kata Allah Ta'ala mendengar, orang akan faham mendengar mesti dengan telinga, melihat mesti dengan mata. Tak takut ke? Takut orang hayal macam tu, buat andaian macam tu. Takut rosak akidah orang sebut Allah Ta'ala mendengar. Yang tu dia tak takut. Sebut Allah Ta'ala ada sifat tangan, dia takut jadi sesat. Sebut mendengar, dia tak takut. Dia tak ada bising pun. Sebutlah, boleh kata Allah Ta'ala mendengar, boleh kata Allah Ta'ala melihat, boleh kata Allah Ta'ala bercakap. Bercakap tu bukan dengan mulut ke? Kalau nak badi loya buruk, semua orang boleh dia buruk. Jadi kenapa kita berani kata Allah Ta'ala mendengar, berani kata Allah Ta'ala melihat, berani kata Allah Ta'ala berkata-kata? Sebab itu dikata oleh Allah, itu disebut oleh Allah, dan disebut oleh Nabi SAW. Sebahagian daripada sifat-sifat Allah, mendengar, melihat, berkata-kata. Yang tu tak ada muskil langsung, tak ada kelahi. Ini sampai bab-bab di atas ni, bila sebut Allah Ta'ala ada tangan, ada muka, istawa, taharah, yang tu pula takut orang jadi kafir. Kita tak perlu nak takut. Sebab apa tak perlu nak takut? Kerana itulah yang disebut oleh Allah, itu yang disebut oleh Rasul. Masalah kafir Islam ni bukan kita yang hukum, bukan manusia yang hukum, ditentukan oleh Allah. Seseorang itu tidak akan jadi Islam dengan sebab orang kata dia Islam. Tuan-tuan, kita ni Islam,
Sebab orang kata ke sebab kita sendiri Islam mengucap 2 kalimah syahadah, kita terima Allah Rasul. Kita terima rukun iman, rukun Islam. Sebab apa kita Islam? Sebab orang kata kita Islam ke baru dianggap sebagai Islam? Tak. Seseorang tidak dianggap Islam nak kena orang kata dia Islam dulu, tak. Seseorang itu Islam apabila dia menerima Islam sebagai pegangan dia. Begitu juga orang kata kafir ni. Seseorang tak akan jadi kafir dengan sebab tuduhan orang. Kalau dia sendiri terkeluar daripada Islam dengan sebab-sebab yang tertentu, perkataannya, perbuatannya, i'tiqad, kafir lah dia. Walaupun orang tak kata dia kafir. Jadi sepatutnya bila mengaji bab akidah, bab tauhid ini kita paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang Islam akan bersatu padu bila betul-betul dia faham akidah. Sebab pelik di akhir zaman ini, lagi mengaji tauhid, lagi mengaji akidah, lagi pecah belah. Sedangkan di zaman Nabi, daripada tak kenal Allah Ta'ala, tak kenal Tuhan, zaman jahiliah berpecah belah. Bila masuk Islam, kenal Allah Ta'ala, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Jadilah kamu dengan nikmat Islam dan iman itu bersaudara. Kenal Allah, semua jadi rapat. Tak ada nak mengkafirkan mana-mana pihak, mana-mana individu, mana-mana golongan. Zaman kita sekarang ni pelik, khususnya di dalam negara kita Malaysia. Lagi mengaji akidah, mengaji tauhid, lagi cepat nak mengkafirkan orang, nak menyesatkan orang, nak menduduh orang mujassimah. Mengaji tauhid apa? Sepatutnya lagi dia faham. Lagilah dia menganggap orang Islam yang lain adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya semua orang beriman, dia semua saudara dia. Tetapi kenapa ditolak sebahagian orang beriman saudara mereka? Kerana berpegang kepada akidah yang lain daripada apa yang mereka pegang. Jadi kita nak kena faham betul-betul tentang akidah Quran dan Sunnah ini. Jadi dia kata di sini tiada akal yang dapat memikirkan, memisarkan, menyamakan Allah Ta'ala, dan hati tidak boleh menghayalkan. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Boleh sebut mendengar. Mendengar dengan telinga ke? Tak. Kalau dengar dengan telinga itu makhluk. Melihat dengan mata ke? Tak. Kalau melihat dengan mata itu makhluk. Bercakap dengan mulut? Tak. Itu makhluk. Kalau macam tu lagu mana? Macam mana? Itu dipanggil sifat. Serah kepada Allah macam mana dia dengar. Serah kepada Allah macam mana Allah Ta'ala melihat. Serah kepada Allah bagaimana Allah Ta'ala berkata-kata. Sebab tu yang dipanggil akidah. Sesuatu yang disebut oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya kita terima sahaja. Maknanya iman, maknanya dia terima, i'tiqad, dia percaya, bukan suruh bedah siasat. Baginya lah asma'ul husna, lahul asma'ul husna wa sifatul ula, ar-rahmanu ala arsyistawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Baginya lah asma'ul husna. Asma' jamak daripada ismun, ismani, asma'. Maknanya nama-nama yang indah-indah. Iaitu nama Allah Ta'ala yang 99 itu. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu nama yang indah-indah, cantik-cantik, elok-elok. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau nak berdoa, sertakanlah nama Allah Ta'ala yang 99 itu. Sama ada kena sertakan semua ataupun sebahagian daripadanya. Ketika kita berdoa, kita merayu, kita bermunajat kepada Allah. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, kita mengambil peluang keemasan untuk berdoa, merayu kepada Allah. Kita nak bermanja dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak mengadu segala masalah-masalah kita kepada Allah. Semua Allah Ta'ala dengar dan insya-Allah Allah Ta'ala makbulkan. Makbulkan salah permohonan, permintaan dan rayuan kita. Dia sifat al-ulya, sifat-sifat yang tertinggi. Ar-Rahman, yang bersemayam di atas arasy. Dia jua yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi,
serta yang ada di antara keduanya, dan juga yang ada di bawah tanah basah di perut bumi. Dan jika engkau menyaringkan suara dengan doa permohonanmu, maka yang demikian tidak perlu. Kita doa pelan pula tak ada dengar. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya dia maha mengetahui sesuatu yang terlintas dalam hati. Tak ada suara, tak ada percakapan. Dalam hati lintasan, dalam hati Allah Ta'ala tahu apakah tah lagi kita bercakap. Jadi tak perlu kita menyaringkan suara ketika kita berdoa kepada Allah. Sebab itu ada satu ketika bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusafir dengan para sahabat. Sahabat berzikir dan berdoa dengan melaungkan suara yang kuat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi teguran kepada sebahagian sahabat, "Irba'u ala anfusikum, innakum la tad'una as-samma wala ghaiba." Kamu tak perlu menyaringkan suara ketika berdoa dan berzikir. Sesungguhnya apa yang kamu doa itu bukanlah yang pekak. Kamu tidak doa kepada yang pekak dan juga yang ghaib. Maka Allah Ta'ala dengar. Bukan dia tak ada, dia ada. Jadi tak perlu menyaringkan suara. Jadi nak faham macam mana ni Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa ni, jadi berat sangat kepala tu. Setengah orang lah kalau yang mengaji betul-betul, tak laki ni tak berat kepala. Berat kepala. Macam masuk batu dalam kepala ni. Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa, selalu orang duk baca. Ni bulan Ramadan bila kita baca Quran ataupun kita tadarus Quran, jumpa lagi ayat ni surah Taha. Macam mana nak faham ni? Orang kata bahasa Arab ni tinggi, tak boleh nak faham ni, nak faham Quran tak boleh. Kena ada yang mensyarahkan, menghuraikan. Yang faham ni tok-tok guru je. Di antara tok guru yang alim dalam dunia di Nusantara ini, iaitu Syekh Daud Al-Fatani. Tuan-tuan boleh buka di dalam kitab Durus Samin. Dia ada cetakan Rumi dan juga Jawi. Syekh Daud Al-Fatani dah cerita dah. Boleh sebut Allah Ta'ala atas, di atas, tetapi tak sama dengan di atas sekalian baharu. Boleh sebut Allah Ta'ala bertangan, berwajah, tapi tak sama dengan tangan baharu dan wajah baharu. Clear? Tak payah mengaji di Mesir, mengaji di apa dia? Hadramaut, mengaji di Tarim. Mengaji di mana lagi? Awak nak pening-pening tu. Lagi mengaji lagi pening. Buka Syekh Daud Fatani kitab Jawi ya. Tak reti baca Jawi, baca kitab Rumi je. Jelas dalam tu. Tak payah nak takwil-takwil. Takkan Syekh Daud Fatani tak faham. Orang selalu sebut, orang ni tak faham bahasa Arab. Oh, dia bahasa Arab ni seni, dia unik. Dia bukan boleh faham begitu sahaja. Syekh Daud, siapa tak mengiktiraf di Nusantara ini keilmuan, kealiman, kepakaran Syekh Daud Al-Fatani? Baca Durus Samin dengan tak baca kitab Jawi ya. Boleh sebut. Tengok tuan-tuan. Tapi oleh kerana tak baca, tak buat kajian, bila kita baca kitab Arab, dia orang buat satu andaian. Payah kitab Arab ni bukan boleh senang-senang nak faham. Dia kena ada orang-orang dia. Orang-orang dia demo je faham. Orang lain semua tak faham. Sebab dia nak takwil, nak putar kalam-kalam ulama. Nak pindah maknanya ibarat-ibarat yang disebut oleh ulama untuk sesuai dengan hawa nafsu sendiri. Sesuai dengan logik akal. Nak bagi Quran dan hadis ini ikut akal mereka. Ikut hawa nafsu mereka. Bukan hawa nafsu dan akal untuk tunduk kepada Al-Quran dan hadis. Itu yang jadi masalah yang tak boleh faham sampai kesudah tentang akidah salaf. Kerana sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia dan segala yang tersembunyi. Semua Allah Ta'ala tahu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ahata bi kulli syai'in 'ilma. Wa qahara kulla makhluqin 'izzatan wa hukman. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa 'ilman. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bihi 'ilman. Mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil 'azim wa 'ala lisanihi nabiyihil karim. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu.
Maknanya tak ada terhad, tak ada sempadan ilmu Allah Ta'ala ni. Ilmu manusia ada sempadan, ada had dia. Tapi ilmu Allah Ta'ala ni tak ada sempadan. Keperkasaan dan hukumannya menundukkan setiap makhluk. Sementara rahmat dan ilmunya pula meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, hal-hal dunia. Dan yang ada di belakang mereka, hal-hal berkait perkara akhirat. Sedang mereka tidak mengetahuinya secara meliputi. Bab urusan dunia secara terperinci, meliputi, detail kita tak tahu. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Allah sifatkan dengan sifat yang dia sendiri sifatkan bagi dirinya di dalam kitabnya. Sebab tu kita kata sifat. Apa yang disifatkan oleh Allah Ta'ala ni, selain daripada samak, basar, kalam, wujud, kidam, baqa ni, termasuklah sifat liat, wajah, sifat istawa. Allah Ta'ala sendiri sifatnya, dia yang sendiri yang sifatkan, dia sendiri yang sebut. Dia sebut dalam Al-Quran, Nabi SAW sebut dalam hadis. Bukan pandai-pandai orang reka, pandai-pandai orang buat andaian. Tak, Allah Ta'ala sebut lagu tu, Nabi pun sebut lagu tu. Semua perbicaraan sifat. Dia sebut tentang sifat yang dibawakan oleh Al-Quran dan hadis-hadis. Dia kata yang agung dan melalui lisan nabinya yang mulia. Segala yang dibawa oleh Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih daripada Mustafa alaihi salam berupa sifat-sifat Ar-Rahman, maka wajib bagi kita untuk beriman dengannya. Maknanya apa yang disebut oleh Allah dan dibawa oleh Nabi SAW, wajib kita terima, kita beriman. Walaupun sifat-sifat itu mungkin tak masuk dalam kepala, tak masuk dalam akal, tak logik. Sebab agama bukan berdasarkan kepada logik. Sayyidina Ali kata, "Lau kana ad-dinu bi-ra'yi lakana asfalu khuffi aula bil mashi min a'lahu, walakin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala khuffai." Kalau agama ini dinilai dengan logik, nescaya khuf disapu di sebelah atas, nescaya khuf disapu di sebelah bawah. Tetapi aku melihat Rasulullah SAW menyapu di atas dua khuf. Maknanya khuf kotor di bawah, tetapi Rasulullah sapu di atas. Itu dia cerita tentang masalah fiqh, ada bab yang tak logik. Tetapi oleh kerana kalau ada dalil dalam Quran, kalau ada dalil dalam hadis, terima aja. Begitu juga lebih-lebih lagi dalam masalah akidah, masalah tauhid, masalah pegangan yang menceritakan tentang zat dan sifat Allah, yang mana manusia tak pernah melihat Allah, tak pernah melihat Allah, sama ada zat ataupun sifat dia. Cuma kesan daripada, asar daripada sifat, tahulah alam ni, itu asar, kesan daripada kudrah, daripada ilmu makhluk alam ini. Tetapi kita tak pernah tengok zat Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat sifat yang sebenarnya, melainkan diri yang empunya diri yang tahu, iaitu Allah. Dia yang paling tahu. Jadi dia cerita, kita terima je lah. Tak payahlah kita nak bedah siasat, kita nak pening-pening, tak payah. Masalah iman dia suruh terima, dia suruh percaya, bukan nak suruh bedah siasat. Maka wajib bagi kita untuk beriman dengannya, menerimanya dengan taat dan patuh. Tanpa mencuba untuk membantah rad, mentakwil. Nak takwil, nak rad, tak payah. Menyerupakan, tashbih, nak menyerupakan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan baharu, tak boleh. Nak memisahkan sifat-sifat Allah, tak boleh. Nak mengatakan begini-begini, tak boleh. Wa kullu ma ja'a fil Quran aw sahha anil Mustafa alaihi salam min sifatir Rahman wajib al-imanu bihi. Wajib beriman, terima aja. Kalau tak faham, tak boleh masuk akal, bukan suruh masuk akal. Memang akal ni dia memang loyo buruk. Akal ni memang dia akal. Akal ni memang dia akal lah. Sesuatu benda yang tak logik dia tak boleh terima kalau kita ukur dengan akal. Jadi akidah ni ukur dengan apa? Akidah ni ukur dengan apa? Pelajar, akidah ni dinilai dengan apa? Dengan akal ke?
Maknanya kepercayaan itu dia bukan dinilai dengan akal. Oleh kerana dalam Quran awal-awal lagi zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang demikian itu kitab Al-Quran tidak ada ragu. Nak ragu apa? Dia kata tangan-tangan lah. Dia kata muka-muka, istawa-istawa. Jadi apa saja yang disebut di sudut akidah ini dinilai dengan iman. Apa maksud dinilai dengan iman? Jadi dituntut supaya beriman kepada Al-Quran. Jadi bila Quran kata kita itu, beriman sudah, percaya. Jadi membincangkan isu-isu tentang sifat-sifat Allah Ta'ala ni, kalau disebut tangan ke, muka ke, disebut kaki, jari dalam hadis kan, semua disebut sifat. Tak ada seorang ulama salaf, ni kena dengar elok-elok. Saya ulangi, tidak ada seorang pun daripada kalangan ulama salaf dan golongan salafi. Tiada seorang pun daripada golongan salaf dan orang salafi di Malaysia ini menterjemahkan anggota tangan, anggota muka. Tak ada. Semua mereka menyebut sifat tangan, sifat muka, sifat kaki, sifat dan juga sifat-sifat yang lain. Jadi bila sebut sifat, apa masalah? Kalau kita kata mendengar, sifat mendengar. Melihat, sifat melihat. Kalau sebut tangan, sifat tangan memberi, menahan. Wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sifat Allah Ta'ala itu memberi rezeki tanpa boleh dihitung banyak mana rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Banyak mana nikmat. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak menghitung nikmat Allah, sekali-kali kamu tak boleh menghitung. Sifat tangan adalah memberi dan menahan. Itu sifat, bukan anggota. Jadi kalau macam tu, bagaimanakah boleh dikatakan tashbih ataupun tajsim? Bagaimana boleh dikatakan menyerupai? Tak serupa lah. Kalau kata anggota, baru serupa. Manusia ada anggota tangan. Binatang ada anggota tangan. Allah Ta'ala pun ada anggota. Tak sebut anggota. Dia sebut sifat tangan, sifat muka, sifat istiwa dan sifat-sifat yang lain. Wa ma ashkala min dhalika wajah itba'ahu lafzan wa tarku ta'arrudi li ma'nahu wa naruddu ilmahu ila qailihi wa naj'alu uhdatahu ala naqilihi itba'an li tariqin itba'an li tariqir rasikhina fil ilmi الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Apa jua yang menimbulkan kemusykilan dalam hal ini, dalam bab akidah ni, bab sifat-sifat Allah, maka wajib ditetapkan isbat. Golongan salaf isbat lafaznya tanpa dibincangkan maknanya. Terima lafaz. Tak perlu kita nak buat andaian ni makna ni, ni makna ni. Bukan. Wajib ditetapkan isbat lafaznya tanpa dibincangkan maknanya. Bahkan kita kembalikan maknanya kepada yang mengucapkan Allah. Bila Allah Ta'ala kata macam tu, tangan-tangan lah, kembali kepada Allah. Allah Ta'ala kata muka-muka, istawa-istawa, Allah Ta'ala yang sebut kan. Siapa yang sebut Ar-Rahman Ar-Rahim istawa? Ayat siapa? Ayat Allah ke ayat manusia? Jadi serah pada Allah, dia kata macam mana pun. Yang tu pun susah nak faham, nak mengaji tinggi-tinggi payah. Yang tu pun tak faham. Bila Allah Ta'ala sebut, makna tu difahami. Yang tak tahunya kafiat. Bila orang tanya Imam Malik, orang tanya apa? Bila Imam Malik tengah mengajar, di antara yang hadir, anak murid, yang orang yang hadir dalam majlis itu tanya tentang firman Allah Ta'ala. Dia tanya ma makna istawa ataupun kaifa istawa. Dia tanya apa? Dia tanya makna istawa ke ataupun kaifiat istawa. Dia tanya kaifiat istawa, kaifiat istiwa, bukan makna istiwa.
Sebab tu Imam Malik kata al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wa su'alu anhu bid'atun wal imanu bihi wajibun. Istawa jelas. Orang Arab faham mana istawa. Cuma kaifiat istawa tak faham. Itu jawapan Imam Malik. Ni duk kona sana, kona sini. Dia tak tanya kaifa istawa, dia kata ma makna istawa. Sehingga orang baca kata-kata Imam Malik pun tak boleh faham sebab dia kona. Punya nak putar, punya nak belit, punya nak kona daripada maksud asal. Dia buat andaian yang penanya kepada Imam Malik itu tanya tentang makna. Sedangkan bukan tanya makna, dia tanya kaifiat. Dia tak tanya dia apa dia sebut, dia kata dia tak kata ma makna istawa, kaifa istawa. Kaifiat macam mana? Kaifiat serah kepada Allah. Makna istawa tahu, makna tangan tahu, makna wajah tahu. Sifat lah, bukan anggota. Jadi tak perlu pening. Jadi yang tanya sebab apa Imam Malik kata tanya adalah bid'ah. Zaman dulu orang tak pernah tanya. Zaman Nabi, sahabat orang tak pernah tanya bagaimana istawa Allah. Kata atas-arah. Bila ada masa tu dah orang mula nak loya buruk, nak masuk main akal, nak pakai logik. Sebab tu kata jangan pakai logik. Pakai Quran hadis, apa yang disebut dalam Quran hadis terima aje. Sekarang ni lagi banyak loya buruk. Lagi mengaji akidah lagi loya buruk. Kalau mengaji akidah tak berlandas pada Quran hadis memang banyak loya buruk. Dia buat andaian ikut dan dia. Dia buat andaian ikut dan dia. Mana boleh macam tu. Buat satu andaian tentang akidah ni. Maknanya apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dan oleh Rasul kita terimanya. Zaman dulu orang tak pernah tanya. Sebab apa tak pernah tanya? Sebab keimanan, kepercayaan mereka itu begitu teguh dengan Quran dan hadis. Dia kata apa jua yang menimbulkan kemusykilan dalam hal-hal ini, maka wajib ditetapkan isbat lafaznya tanpa membincangkan maknanya. Bahkan kita kembalikan maknanya kepada Allah yang mengucapkannya dan menggalaskan tanggungjawab tersebut kepada orang yang menukilkannya semata-mata kerana mengikut jalan mereka yang kukuh ilmunya. Siapa dia? Ar-rasikhina fil ilmi, yang telah dipuji oleh Allah dalam kitabnya yang jelas dengan firman-Nya Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama. Ini orang yang rasih, yang dalam pegangannya tentang akidah, mendalam tentang ilmu agama. Kami beriman kepadanya, semuanya itu datang daripada Tuhan kami. Semua datang daripada Allah. Dia nak sebut Ar-Rahman wa ala arsyih istawa ke, lima khalaqtu biyadayya ke, wa jaa rabbuka ke, wa yabqa wajhu rabbika ke, semua datang daripada dia. Kita terima je lah. Kita terimanya. Allah Ta'ala tak bebankan kita untuk kita selidik. Serah kepada Allah. Wa qala fi dhammil mubtari ta'wili wa li mutasyabihi tanzili, fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Firman Allah ketika mencela mereka yang berusaha untuk mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat, samar-samar. Tengok dalam kurungan itu mutasyabihat maknanya ayat-ayat yang samar yang diturunkannya. Adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut yang samar-samar daripada Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari takwil. Nak cari takwil. Tak takwil takut orang jadi sesat. Padahal tak sesat kalau orang tak takwil ni. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Kalau takwil pun tak selamat daripada kemusykilan. Bukan kata takwil ni selamat. Selamat daripada kemusykilan. Tak nak jadi kalau nak pegang zahir takut jadi sesat, takut jadi keliru takwil. Takwil pun tak selamat kerana dalam Quran sendiri jelas tiada mengetahui takwil melainkan Allah. Okey. Sebagai satu contoh,
kalau ya ditakwilkan dengan kudrah. Macam mana dalam Al-Quran disebut dia adalah lafaz mufrad, yadullah. Dia ada lafaz musanna, yadai, biyadaya. Dia ada lafaz aidi, tangan-tangan. Maknanya kalau sebut dengan kudrah, satu kudrah. Ada musanna, maknanya dua kudrah. Adakah Allah Ta'ala ni buat alam ini dengan dua kudrah? Dan ada yang menyebut aidi, aidina, maknanya tangan-tangan kami. Kalau tangan diterjemahkan dengan kudrah, maknanya kudrah kami. Maknanya ada berapa kudrah? Jamak. Sedangkan kita belajar dalam akidah, dalam kitab Aqidatul Najin, esa pada zat, esa pada af'al, esa pada sifat. Contohnya sifat kudrah. Dengan sifat kudrah itulah, dengan sifat satu kudrah itulah Allah Ta'ala menjadikan alam. Jadikan manusia dengan kudrah itu, jadikan hayawan dengan kudrah itu, langit dan bumi, hayawan, tumbuhan, semua dengan satu kudrah. Jadi kalau yang sebut sifat tadi pula, kalau kita baca di dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Alamah Syaukani, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Asqalani, yang dibahaskan tentang sifat yad ini, iaitu ayat yang berkaitan dengan musanna. Ayat yang berkaitan dengan musanna, lima khalaqtu biyadai. Dengan ayat musanna itulah yang disebut sebagai sifat. Sifat tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi kita nak faham macam mana sifat tangan, sebagaimana kita pegang sifat mendengar, sifat melihat, sifat berkata-kata, sifat tangan, sifat muka, sifat istawa. Bukan anggota. Jadi saya ulang berkali-kali ni, bukan anggota. Sebab tak ada di kalangan ulama salah menterjemahkan udhun ataupun a'dha, jawarih. Maknanya anggota, tak. Semua diterjemahkan sifat. Dan firman Allah ketika mencela mereka yang berusaha untuk mentakwil ayat-ayat yang mutasyabih, yakni samar-samar, yang diturunkannya. Adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar daripada Quran untuk mencari fitnah dan mencari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Faja'ala ibtigha' at-ta'wili alamatan 'ala az-zayghi wa qaranahu bi ibtigha'il fitnati fi zammi summa hajajahum amma ammaluhu wa qata'a atma'ahum amma qasaduhu biqaulihi subhanahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Allah menjadikan usaha mentakwil ayat-ayat yang samar-samar sebagai tanda kecenderungan hati ke arah kesesatan. Takwil ni tak selamat juga daripada kekeliruan. Tetapi khalaf ataupun Asy'ariyah dia takwil sesuai dengan bahasa, boleh terima takwilan mereka. Boleh terima. Tetapi janganlah menganggap golongan yang tidak mentakwilkan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis sifat ini salah. Sebab di sana ada golongan takwil, ada golongan yang berpegang kepada zahir ayat. Allah juga menggandingkannya dengan usaha mencari-cari fitnah dalam celaan. Kemudian Allah menghalang mereka daripada apa yang mereka harapkan dan memotong ketamakan mereka daripada mencapai keinginan mereka dengan firman-Nya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Takwil harus, bukan wajib. Dan takwil juga tidak semestinya tepat. Kerana Allah Ta'ala sendiri menyebut tidak mengetahui takwilnya melainkan Allah. Maknanya siapa-siapa yang berpegang kepada akidah takwil ataupun kaedah takwil tentang ayat-ayat mutasyabihat diharuskan, tetapi tidak mestinya tepat takwilan mereka. Kerana Allah Ta'ala kata tidak yang mengetahui takwil melainkan Allah. Takwil, kalau takwil boleh tetapi tidak semestinya betul, kerana Allah Ta'ala sendiri menegaskan yang mengetahui takwil adalah Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak yang mengetahui takwil melainkan Allah. Sebahagian ulama berhenti tentang wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi. Kalau kita belajar usul fiqh,
Sebahagian ulama kata boleh berhenti di situ, maknanya Allah Ta'ala pun mengetahui, Allah Ta'ala pun mengetahui takwil, Allah Ta'ala mengetahui akan takwil ayat-ayat mutasyabihat, dan warasikhuna fil ilmi pun mengetahui takwilnya. Sebahagian ulama usul fiqh kata boleh berhenti situ, dan kita belajar tajwid pun boleh berhenti di situ. Maka bolehlah nak takwil, boleh tak takwil boleh. Maka takwil tidak merupakan satu perkara yang mesti ataupun wajib untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.